A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat sekali lagi bersua-muka di alam maya ni, iaitu di dalam program generasi Al-Quran yang kita telah ikuti sehingga ke siri yang ke-20 kemarin, dan pada hari ini kita masuk siri yang ke-21 insya-Allah. Iaitu kita bermula daripada 13 Ogos sehinggalah hari ini, iaitu hari ini akan siri yang ke-21. Di mana tuan-tuan sedia maklum, program kita adalah iaitu kita akan baca Al-Quran bersama dengan Ustaz jemputan kita, dan seterusnya kita mendengar kuliah 10 minit daripada Ustaz insya-Allah. Jadi bagi memulakan majlis kita pada hari ini, pagi malam ni, sama-sama kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini tetamu kita ataupun ustaz jemputan kita ataupun guru kita nanti yang sama yang akan membaca Al-Quran bersama kita, yang akan kita ikuti bacaan Qurannya, seterusnya memberikan kuliah ataupun tazkirah pendek kepada kita sekali adalah tetamu kita ni. Sekarang ni kita jemput secara maya ni daripada Skudai Johor Bahru, iaitu Ustaz daripada Kementerian Pendidikan insya-Allah, Ustaz yang mengajar sebagai guru lah, iaitu Ustaz Azman bin Manaim dari Skudai Johor insya-Allah. Saya rasa Ustaz ni umur dalam 29 tahun kot. Pasal sama dengan anak saya, rakan anak saya, dan ni pun sama-sama kawan-kawan ni pun saya nampak ada masuk join di sini. Kita ucapkan selamat datang ni tak di program ni. Okey, insya-Allah pada seperti mana biasa, untuk kita pastikan program kita ni diberkati dan berjalan dengan lancar, saya suka ingatkan peraturan kita ataupun adab kita berguru. Adab berguru ikut sunnah dia, kita mesti yang pertama kita kena pastikan kita menghadap ustaz, dalam situasi kita maya ni. Saya minta tuan-tuan sekali lagi untuk memastikan tuan-tuan punya kamera video tuan-tuan hidupkan, onkan kamera video supaya supaya tuan-tuan kelihatan di dalam skrin ni. Macam mana tuan-tuan tengok saya, kelihatan saya nanti, nampak kawan-kawan yang dah buka onkan dia punya video. Jadi minta tuan-tuan onkan video, nanti kita pun akan tengok ustaz kita onkan video dia, dan kita akan nampak. Jadi tujuan dia adalah supaya kita ada rasa bersama. Bila kita duduk di depan menghadap kamera ni, maksudnya kita memberi fokus. Kita akan kalau kita tutup kita punya video tu, tak nampak, dia pun tak nampak kita kan. Mereka tak nampak, ustaz pun tak nampak kita. Kalau kita tak baca Quran pun tak nampak mulut kita buka Quran macam mana. Jadi ustaz pun rasa ditemani, barulah semangat sikit nak mengajar. Ada anak murid di depan. Jadi kalau di masjid, di surau pun kita, kalau kita mengaji, kita kena pergi menghadap ustaz. Barulah jadi berkat ilmu. Okey, itu yang pertama. Jadi pastikan tuan-tuan pasang tuan-tuan punya kamera video. Yang kedua, adab dia, tuan-tuan kena fokus terhadap apa yang disampaikan. Tuan-tuan kena dengar betul-betul, kena bagi perhatian, fokus. Jadi cara dia kita kena dengar, iaitu dengan cara pastikan tuan-tuan hidupkan tuan-tuan punya speaker. Tadi kita offkan, kita onkan kita punya kamera. Yang kedua, onkan besarkan volume speaker supaya tuan-tuan di rumah, ahli keluarga dapat dengar bersama. Jadi bila kita pasang speaker dia, dapatlah dengar. Kadang-kadang kita tutup speaker, jadi kita kata tak dengar suara. Rupanya kita off speaker. Itu yang kedua. Jadi bila kita dengar dengan jelas, maka kita akan lebih fokus. Yang ketiga, adab dia, kita jangan ganggu semasa ustaz mengajar.
Jadi jangan ganggu dengan Ustaz mengajar. Kalau boleh tak payah tanya soalan, kecuali soalan Ustaz benarkan. Jadi kerana soalan kita boleh tanya nanti dalam slot yang seterusnya, iaitu slot interaksi. Selepas Ustaz bagi kuliah, kita boleh berinteraksi dengan Ustaz. Kita akan buka untuk tuan-tuan bertanya. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya apa-apa nanti selepas slot tu. Jadi cara dia dalam maya ni kalau untuk tak ganggu Ustaz, iaitu dengan cara kita offkan kita punya mikrofon pula. Kali ni tuan-tuan kena off mikrofon. Kalau tuan-tuan tak off mikrofon tuan-tuan, nanti macam-macam bunyi akan keluar. Bila 2-3 mikrofon terpasang, banyak pasang, bunyi akan ganggu. Bila Ustaz bercakap, kita tak dengar suara Ustaz. Suara lain yang dengar. Jadi oleh sebab tu tuan-tuan kena offkan tuan-tuan punya mikrofon. Itu 3 adab yang biasa. Sama ada kita mengaji di surau, di masjid, dalam dewan, semua selalu cara mengaji dia macam tu. Jadi sekarang harap tuan-tuan semua taklah segan ataupun tidaklah menyokonglah, membantu. Kalau boleh tuan-tuan onkan tuan-tuan punya kamera video. Jadi tuan-tuan perempuan, untuk malam ni kita akan baca surah masih lagi surah Al-Baqarah, surah yang kedua, iaitu pada muka surat 43 dan 44. Muka surat 43 dan 44. Muka ayat yang ke 257 sehingga 264. Kita akan baca ayat 257 sampai 264. Jadi nanti bila saya serahkan ke Ustaz, Ustaz akan baca Al-Quran tu, ayat tersebut kita akan ikut. Kita guna kaedah macam baca Yasin, ada khalifah akan baca, yang makmum akan ikut bersama sampai selesai. Bila dah selesai, kita akan terus kita minta Ustaz terus meneruskan slot yang kedua, iaitu full 10. Terus kita akan buka kepada tuan-tuan berinteraksi dengan Ustaz, insya-Allah. Jadi saya tak mahu melengahkan masa. Jadi dengan itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Ustaz Azman bin Muhammad Naim. Muhammad Naim pula dah. Ustaz Azman bin Naim untuk meneruskan program kita. Silakan Ustaz. Cuba 1, 2, 3, cuba 1, 2, 3, cuba 1, 2, 3. Boleh dengar suara saya? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Saya kasih sekalian, kita akan teruskan dengan surah Al-Baqarah, surah kedua, 157 23. Okey. Boleh semak surah Al-Quran masing-masing lah, insya-Allah. Dan kita membaca bersama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر إنه لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه انظر إلى حمارك ولتجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يبتعسها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai sudah bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-257 sehinggalah 64. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Rahim kerana jemput saya untuk hadir ke majlis ilmu inilah. Dia sebenarnya Cikgu Rahim lah, dia tiba saya pun terkejut sebenarnya. Tiba-tiba Cikgu Rahim approve saya dekat Facebook Messenger. Tiba macam mana Cikgu Rahim boleh kenal saya tak tahu, tak kasihan. Dia approve saya, dia beri salam semua. Lepas tu dia tanya boleh tak sumbangkan something lah, sumbangkan suara gitu. Terus saya cakap insya-Allah boleh, tak ada masalah, boleh kan. Lepas tu terusnya ke WhatsApp sembang lebih lanjut dan sebagainya lah kan. Saya perjalanan program dan sebagainya, dah bagi tarikh dan sebagainya. Lepas tu Cikgu Rahim share lah dekat saya satu video program ni kan, series sebelumnya kan. Saya tengok bukan calon-calon orang ni jadi khalifah ni kan. Cik hebat-hebat ni, doktor, ustaz don dan semua ni kan. Saya rasa macam kerdil saya diri saya ni macam tak layak lah. Tak layak saya sangat kan. Cak ayam gitu. Dia fikir rasa macam nak tarik diri je gitu. Nak tarik diri je. Sebab Cikgu Rahim sendiri yang jemput tu, orang kata saya tak nak kecewakan Cikgu Rahim, jadi saya terima dan alhamdulillah. Terima kasih lah. Ya. Jadi untuk malam ni sebenarnya saya cakap saya bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang hebat dalam bidang agama ni. Saya cumalah orang kata lulusan maktab guruan saja. Walaupun tak ada hebat mana pun saja. Kalau nak dibandingkan dengan Ustaz Don dan sebagainya, saya ni orang terjuh bezalah. Saya rasa je lah. Kalau nak sembang bab fiqh ke apa ke, saya ni bukanlah orang tak layak sebenarnya. Bukan orang yang hebat lah, bukan orang yang fakir lah. Tapi kalau macam sekadar nak berkongsi, insya-Allah lah kita kongsilah dekat mana yang mampu lah. Saya kongsilah sekadar mana yang mampu. Dan untuk malam ni mungkin saya nak berkongsi lebih kepada berkaitan dengan sendiri, pengalaman saya sendiri yang mungkin kita boleh ambil itu sebagai satu pengajaran lah pada ayahanda dan bunda sekalian. Ustazah Aisyah ada juga ke? Allahu Akbar. Ustazah Aisyah ada. Ustazah. Mohon tunjuk ajar lah. Itulah. Allah letak itu. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada malam ni yang berkaitan ni, benda ni banyak disebutkan oleh orang. Cumanya disebabkan dengan situasi sekarang, situasi musim COVID-19 ni yang telah berlaku sejak daripada Mac 2020 sehingga sekarang, membuatkan saya nampak benda ni beri efek kepada diri saya. Orang kata benda tu memberi kesan kepada saya, iaitu berkaitan dengan kematian. Itu pasti akan kita alami setiap orang. Yang mana orang kata tak akan terlepas daripada kan. Kalau macam kita lihat balik daripada awal COVID-19 sampailah awal dulu COVID-19, kematian yang
Aku tu hanya dalam kalangan tengok kat TV saja. Tapi semakin lama semakin orang kata semakin lama COVID tu berlaku sehinggalah sekarang pada orang yang kita tak kenal, orang yang mati, orang yang tak kenal, sehinggalah orang yang meninggal dunia tu adalah dalam golongan adik-beradik kita sendiri, adalah dalam golongan kawan-kawan kita sendiri, saudara-saudara terdekat kita sendiri. Kematian tu, benda tu sangat real lah, sangat real. Membuatkan memang saya sendiri pun terasa macam bila mana ada seorang sahabat saya muda setahun daripada saya baru minggu lepas meninggal dunia sebab COVID. Jadi benda tu memang memberi kesan yang mendalam kepada saya. Sehingga kan saya fikir so mungkin untuk malam ni saya boleh kongsikan dengan ayah dan bunda sekalian tentang tajuk ni lah, tajuk kematian ni lah, iaitu kematian ni lah. Kerana apa? Kerana orang yang bijaksana tu adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Itu. Jadi apakah kita punya plan kita? Sebelum kita nak menghadapi kematian tersebut, banyak benda yang kita boleh kita persiapkan diri kita lah. Boleh persiapkan diri kita sebelum kita nak menghadapi kematian tu lah. Contoh dia bukan apa sebab minggu lepas saya sebenarnya sesak nafas minggu lepas saya sesak nafas. Bila sesak nafas, kalau sehari tak apa lagi kan, sebab saya duk kata kalau macam sesak nafas, selalunya kalau saya sesak nafas ni selalu dia berkait dengan batuk. Tapi dia bila dah sampai ke 5 hari tu, hari ke-5 tu masih lagi duk tengah sesak nafas, nak tidur tak puas apa semua kan. Saya duk dengar cerita kalau macam COVID ni, bila kata COVID ni dia akan serang dekat dekat paru-paru kan. Bila dia serang kat paru-paru ni kan, membuatkan saya jadi risau sangat-sangat kan. Benda berkaitan dengan pernafasan, berkaitan dengan orang kata paru-paru dan sebagainya, membuatkan saya jadi risau aku ni kan. Takkan aku nak mati dah kan. Cakap macam tu kan, cakap dalam hati kan, takkan aku nak mati dah. Tapi tak cerita kat siapa-siapa, dengan kawan-kawan sendiri pun tak cerita, dekat housemate sendiri pun tak cerita, dekat adik-beradik pun tak cerita, dekat mak ayah saya sendiri pun saya tak cerita. Saya risau. Risau sangat-sangat kan. Jadi saya fikir, takkan aku nak mati dah ni kan, takkan aku nak mati dah kan. Benda tak prepare lagi nak mati ni. Saya duk fikir tu. Banyak benda tak prepare lagi nak mati ni. Aku muda lagi tak prepare lagi nak mati. Prepare lagi nak mati ni. Amal ibadat tak cukup lagi, hutang orang tak habis bayar lagi. Lepas tu apa sedekah tak habis lagi apa semua lagi kan. Takkan aku nak mati dah, takkan apa tu masa aku dah nak sampai dah kan. Membuatkan saya jadi macam terstop betul-betul. Dengan kawan baru lepas meninggal dunia apa semua. Jadi orang macam takkan pendek sangat ukur dan sebagainya, membuatkan saya jadi macam kita tersentak terduduk. Lepas tu saya kata tak boleh buat apa ni. Kalau mau tak mau saya pergi check dulu. Try yang test yang bukan swab test, yang macam yang test ayak liok tu. Yang misi ayak tu saya beli dekat farmasi, saya test. Bila dah test, alhamdulillah negatif. Tapi benda tu tak stop kat situ. Membuatkan saya terduduklah. Saya tersentak yang mana Allah nak kita ni kembali kepada dia. Maksudnya ingat balik dia yang mana kehidupan saja. Syarat bukan syarat dia wajib mati tu umur tua, dia mati tu wajib sakit tak. Bila-bila masa saja kita boleh mati. Kita buat kereta sekalipun,
atau kalau kita buat kereta sekalipun mati. Umur muda mati. Tak kira apa, tak kira umur, tak kira apa, tak kira sakit, tak kira tua, tak kira muda, sampai ajal dia tu matilah kita. Matilah kita. Okay. Sebab itulah ada dalam kitab Hidayatus Salikin, penikarangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, disebutkan dalam pasal ke-10, pasal yang mengingati mati, disebutkan wa'iza, kafa bil mauti wa'iza, yang bermaksud kematian itu menjadi peringatan, menjadi peringatan dan penyedaran kepada kita. Memadailah sebagai peringatan, penyedaran kepada kita. Bila kita ingat kepada mati, kita akan berhati-hati dalam perkara-perkara yang atas dunia ni. Okay. Kita tak akan terleka dengan duniaan. Kita tak akan terlalu leka dengan duniawi, kita tak akan terlalu leka dengan hiburan dan sebagainya. Hiburan tak boleh nak dapatkan orang kata nikmat dunia. Tak ada masalah, boleh. Cumanya kita akan lebih alert, lebih ingat yang mana hidup kita ni sementara, dan dunia itu adalah apa? Dan dunia itu adalah persediaan kita kepada, bila kita fikir mati, jangan kita fikir mati tu sekadar habis je, tak. Sebenarnya perjalanan kematian tu masih jauh lagi, panjang lagi. Okay, bermula dengan alam barzahnya. Okay, barzah tu pun dia punya jalan cerita dia bukan jalan cerita biasa-biasa. Dahulu, andai kata kalau tak boleh nak jawab, nak seksa dan sebagainya. Kalau macam kita kalau macam contoh, kalau kita hayati betul-betul alam barzah tu saja pun, kita dah akan pecah 2-3 kali. Akan pecah tentang apa yang kita nak buat dekat atas muka bumi ni. Sampai orang sampai kita tahu tak beranilah nak buat benda-benda jahat sampai tu. Sampai tu. Tu tak kira lagi. Jadi bila dibangkit kembali di padang mahsyar dan sebagainya, kat sirat, kat titian sirat dan sebagainya, belum kira lagi benda tu, perjalanan dia. Tetapi kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang sentiasa mengingati mati, itulah mereka orang yang, kerana apa? Orang yang bijaksana ni mengingati mati. Bila kata mengingati mati ni, dia takkan terlalu enjoy sangat. Hati ni tak akan terikat sangat dengan keduniaan. Dan berkata yang Al-Imam As-Suyuti, ada dua kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang sentiasa mengingati mati. Ada dua nikmat berikan kepada mereka yang sentiasa mengingati mati. Yang pertama adalah maksudnya apa? Dia akan aktif beribadat. Aktif beribadat ni macam mana? Maksudnya tambahkan amalan dia, berzikir, solat dan sebagainya. Sentiasa tambahkan amalan. Contoh kalau macam solat tahajud, dia selalu buat 2 rakaat sahaja, dia akan tambah lagi 4 rakaat dan sebagainya. Lepas tu kalau macam contoh dia bersedekah itu RM1, dia akan tambah lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu sedekah jariah tu adalah satu amalan atau satu amalan yang mana memang kepada kita di akhirat nanti. Kenapa? Kerana disebutkan di dalam surah As-Sajdah, ayat yang ke-12 kalau tak silap saya. Al-mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kalau tak silap saya. Tak mana?
Itu dia. Dan jika sekiranya dosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Yang ni apa? Yang ni saat neraka dan sebagainya. Kanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebaikan. Kami sekarang telah yakin. Ini adalah kata-kata menyesal. Menyesal kerana apa? Kerana pada ketika hidupnya dulu dia tak banyak melakukan amal kebajikan. Dia tak banyak melakukan sedekah, dia tak buat infak, dia tak wakaf dan sebagainya. Benda tu. Sebab apa? Sebab dia tak buat. Kalau macam dia buat benda tu, insya-Allah akan bagi ganjaran. Maksudnya ada saham dia dekat akhirat. Ini adalah golongan-golongan yang rugi. Kerana apa? Kerana kebajikan sewaktu hidupnya. Tu nak kata apa? Nak kata kita yang masih hidup ni, kan, tiba-tiba mati, nampak azab, siksa dan sebagainya. Rugi. Sebab apa? Sebab kita waktu kita hidup, kita tak yakin dengan benda tu. Tapi bila kita dah mati, baru kita nampak benda tu. Jadinya, ini sebagai peringatan kepada kita yang masih hidup. Peringatan kita yang masih hidup supaya kita melakukan amal kebajikan. Tambahkan amalan kita, tambahkan lagi, orang kata apa? Tambahkan lagi kita punya amalan ibadat kita, sunat kita. Andai kata kalau macam kita tu masih tak lengkap, tak cukup perfect, sekurang-kurangnya dengan amal sunat kita tu akan top up balik ataupun akan tampung yang insya-Allah. Kita dah meninggal nanti, bila kita dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, mudah-mudahan itu menjadi orang kata punca untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terlindung daripada siksaan api neraka Allah Taala. Baik, itu yang pertama. Nikmat yang diberikan kepada mereka yang sentiasa mengingati mati. Baik. Yang kedua, yang sentiasa diberikan kepada mereka oleh orang-orang yang sentiasa mengingati mati adalah kepada mereka untuk bertaubat. Allah memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat. Sentiasa mengingati mati, tambah-tambah kalau macam contoh kita dengar cerita yang kata orang mimpi siksa dan sebagainya, bila mereka nampak benda tu, automatik mereka jadi macam ini adalah petunjuk Allah Ta'ala. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan kematian itu, siksaan api neraka itu adalah dan sebagainya. Membuatkan mereka ni rasa apa? Rasa macam banyaknya dosa aku membuatkan aku ni terlalu banyak dosa. Adakah aku ni layak untuk kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih dan sebagainya. Dalam keadaan bersih dan sebagainya. Jadi daripada situ Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tahu dalam hidup mereka ni banyak dosa. Hidup kita, hidup saya ni banyak dosa. Tak pernah lari daripada buat dosa. Sama ada dosa kecil ke dosa besar ke, takkan pernah lari. Sebab apa? Sebab kita ni manusia. Tapi disebabkan kita sentiasa mengingati mati, inilah membuatkan kita ni menjadi lebih takut dan lebih orang kata lebih bersedia untuk nak pergi ke alam berikutnya dengan banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga dengan taubat kita tu, kan, segala dosa-dosa yang telah dicatat tu, kan, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab itulah kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkanlah kita mengingati mati. Kerana apa? Kerana dengan mengingati mati itulah
akan lebih berhati-hati, kita akan lebih, orang kata, lebih berhati-hati. Okey. Lepas tu kurang bercakap benda-benda yang melalaikan. Okey, andai kata kalau macam nak cakap pun cakap benda-benda yang bermanfaat sahaja. Tidak terlalu berpoya-poya. Tambah-tambah saya macam saya pula kan. Saya ni masih muda lagi, tak sampai 30 lagi. Umur muda lagi. Kan? Jenis orang muda ni faham lah, orang muda ni dia jenis semangat dia lain macam. Semangat dia lain macam. Nak try sana, nak try sini dan sebagainya kan. Membuatkan orang kata kadang-kadang terlepas jugalah. Terlepas juga. Tapi bila jadi macam saya contoh tadi kan. Jadi sak nafas dan sebagainya. Ui, ya Allah, Allahu Akbar. Allah bagi orang kata hin kat kita. Bagi hin kat kita. Akan ingat. Nak mati. Itu je. Ingat benda tu kan. Allahu Akbar. Jadi macam saya tu tersentak balik dengan apa yang teguran yang Allah bagi dekat saya tu, membuatkan saya macam kudang balik. Istighfar balik. Dosa dan sebagainya. Membuatkan orang kata Allahu Akbar. Terdiam sejenak lah saya waktu tu. Fikir balik dosa-dosa yang saya dah buat sebelum-sebelum ni. Membuatkan orang kata kita ni lebih berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu tu, insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin takat tu je lah yang ingin saya kongsikan pada malam ni. Semoganya memberi manfaat lah kepada ayah dan bonda sekalian tentang kematian lah. Terutama sekali pada diri saya lah. Pada diri saya yang mana benda tu jadi kat saya sendiri, dan saya nak kongsikan lah pada ayah dan bonda sekalian yang mana kematian itu adalah nyata dan kematian itu jugalah peringatan kepada kita. Satu peringatan kepada kita untuk kita lebih bersedia untuk menghadapi kematian. Biarlah kita mati itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kami dalam keadaan dalam keadaan yang baik, dan jauhilah kami daripada mati yang tidak baik. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Apa yang Subhanahu Wa Taala yang buruk itu disandarkan atas kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Cikgu Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Azman bin Manaim atas apa perkongsian tadi dan atas bacaan Al-Quran tadi untuk sama-sama kita ikuti sebagai guru kita pada hari ini, dan atas penyampaian yang disampaikan tazkirah tadi yang menyentuh soal kematian yang tak boleh kita semua lari daripadanya, dan tak kira umur, tak kira sebab, semua pasti akan merasai mati. Dan dunia ni pun sampai masanya semuanya akan mati, musnah. Bila sampai hari akhirat, hari kiamat nanti, kita pasti sama ada suka tak suka, yang bertahan pun akan kembali. Begitu juga dengan malaikat-malaikat semua pun, termasuk malaikat yang mencabut nyawa sendiri pun akan mati. Jadi oleh sebab itu, seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, apa yang perlu kita bila kita mengenang kematian dan kita tak tahu kematian kita kena ingat bahawa semakin hari usia kita semakin meningkat, tetapi waktu kematian kita makin dekat. Sebab semakin hari usia kita masih makin meningkat, kematian kita makin mendekat. Jadi oleh sebab itu, banyakkanlah amal, kerana dengan amalan tersebut insya-Allah akan Allah harap kita mohon agar Allah terima sebagai amal soleh supaya Allah redha kepada kita, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Azman atas penyampaian tadi. Sebelum saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz, sedikitlah saya nak minta kepada Ustaz untuk takruf, beri takruf sedikit, takruf dari Ustaz ni macam mana ni, latar belakang asal orang mana, macam mana yang boleh saya terpanggil tu, mestilah ada kaitan dengan sebelah sini kan, dia asal tu dari mana, kemudian latar pendidikan macam mana boleh sampai ke Johor. Yang kata tak layak, tadi Ustaz kata macam tak layak,
tak sama macam Ustaz Don apa semua tu layak ni sebenarnya tim Ustaz Don rujuk kepada Azman ni tiap-tiap kali program hari Sabtu tu. So kalau nak baca Quran ke apa semua Ustaz Azman cek tahu mana ayat mana, semua Azman lah tukang cek dah. Sebab tu saya pilih Ustaz Azman ini. Okey, jadi kenapa boleh sampai ke Johor, sekarang ni letak di Johor, ngajak di Johor, di mana jadi sedikit taruh daripada Ustaz Azman supaya dapat kami kenal sikit. Dan sebenarnya tujuan saya panggil Ustaz Azman ni untuk bagi pada malam ni, slot malam ni adalah sebenarnya kita nak bagi peluang kepada orang muda, nak bagi contoh kepada orang muda, anak-anak kami, cucu-cucu kami ke, supaya kata bahawa orang muda semua pun berpotensi dan boleh berdakwah, boleh menyeru kepada makruf, boleh mencegah kepada kemungkaran. Jadi ini sebagai contoh. Jadi kena terima cabaran tu dengan semangat, insya-Allah. Kerana contoh kepada anak-anak muda. Jadi silakan taruh sikit Ustaz Azman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama macam tadi Cikgu Rahim sebut tadi, nama saya Hazman bin Manaim. Saya berasal daripada Sepampat Tasik. Orang Sepampat Tasik. Kalau macam lebih spesifik orang Tamrak. Kalau tahu Tamrak lah. Dekat dengan tu betul Bukit Tambun tu. Itu. Rumah orang tua saya kat situ lah. Dekat Tamrak tu. Lepas tu saya bersekolah dulu dekat ni lah, dekat sekolah SMKA di Muang Tebai. Ni guru-guru saya tu. Aisyah tu. Dia takut. Cuak ni. Cuak. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di SMKA di Muang Tebai. Lepas tu melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan. Institut Pendidikan Guru kampus Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah. Di Sungai Petani. Lepas tu dekat Sungai Petani, lepas habis belajar saya dipostingkan ke Johor Bahru. Dipostingkan ke Johor Bahru. So dekat Johor Bahru ni kalau lebih spesifiknya di Skudai lah. Di Skudai. Saya di Skudai lah, saya dipostingkan di Skudai. Jadi macam mana Cikgu Rahim boleh kenal saya? Macam tadilah Cikgu Rahim cakap tadi lah. Kenal melalui program ni lah, program Jen Alumni. Saya cuma tukang cari ayat saja, bukannya orang kata jadi tempat rujukan tak. Ustaz Don sebut ayat saya cari. Macam tu, bukannya saya mencari ayat bagi Ustaz Don tak. Saya tolong baca saja. Yang tu je. Tak ada apa-apa special pun. Saya cuma orang biasa saja. Nak kata fiqh, ahli fiqh ke ahli usuluddin ke apa tak, saya bukan ahli tu. Saya lebih kepada bahagian pendidikan sahaja. Cumanya saya seorang pencinta ilmu, itu sahaja. Disebabkan pencinta ilmu itulah saya banyak pergi kelas-kelas pengajian tu je lah. Tapi kalau nak kata nak jadi tempat rujukan tu bukan saya lah. Saya bukan tempat rujukan lagi. Saya tak layak nak jadi tempat rujukan lagi. Tapi disebabkan cinta kepada ilmu tu membuatkan saya seronok lah. Seronok nak berkongsi tersebut. Yang tu. Saya ni kawan kepada anak Cikgu Rahim, iaitu Muhammad. Saya sebaya dengan dia. Satu batch dengan Muhammad. Kalau nak tahu lah. Kira kami geng muda lagi. So daripada situlah mungkin Cikgu Rahim boleh kenal saya jugalah. Sebab anak Cikgu Rahim satu kelas dengan saya dulu waktu sekolah dulu. Itulah. Okeylah. Ada apa lagi kan nak tanya? Tak ada kot yang tu juga kan. Tapi itulah, kalau tanya layak tak layak tu, tak layak sebab apa saya bukannya orang kata pengkhususan bidang fiqh ke, ataupun pengkhususan bidang usuluddin ke, Al-Quran Sunnah ke tak. Saya lebih kepada bidang pendidikan, education. Itu je lah. Ustaz dekat IPG Ustaz Abdul Halim tu option Ustaz apa? Pendidikan Islam sekolah rendah. Betul lah dah tu. Kalau pendidikan Islam memang semua orang panggil Ustaz. Ustaz kena melayakkan diri Ustaz untuk mengajar di surau-surau dan masjid-masjid lepas ni.
barulah pengalaman tu akan meningkatkan keilmuan kita insya-Allah. Jadi itu sedikit taruh daripada Ustaz Azman Manaim. Tapi sebenarnya bersama kita ni pun ada kembang Azman, iaitu Hazwan. Manaim juga kembang Ustaz ni. Saya tak pasti, sebenarnya saya ada panggil salah seorang daripada kembang ni ke sekolah SMK Sarjana Indah dulu. Sama ada Hazman ke ataupun Hazwan? Siapa Yang ni? pasti bukan saya lah. Bagi ceramah di apa di Dewan SMK Sarjana Indah. Oh, yang bukan saya lah. Tapi yang pasti bukan maksud saya dia lah. kembang. Maksud dia kembang lah. Macam tu Hazwan lah. Okey, tak apa. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang nak berinteraksi dengan Ustaz, saya buka lah kepada tuan-tuan untuk bersembang dengan Ustaz. Silakan. Silakan tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa nak bertanya ataupun nak bersembang, silakan. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada saya pass kat Ustaz Aziz tak apa. Kita tunggu Ustaz. Ada siapa-siapa nak bersembang Ustaz? Kalau tak ada apa, kita minta guru dia kot. Nak buat pesanan, nak bagi apa-apa amanat kepada Ustaz kau. Ustazah Siti Aisyah tadi disebut, jadi Doktor Siti Aisyah, kalau ada apa-apa nak bagi amanat kepada Azman ni kat Johor ni. Kahwin lagi Azman? Ada. Azman kahwin lagi Azman? Kahwin lagi? Kahwin lagi? Oh, masih singgah. Jadi Azman nak bagi amanat apa-apa kat anak murid ni, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak anda Hazwan, Muhammad, tadi nampak tadi Muhammad, Nik Wasif, Zafruddin, anak Cikgu Shima, semua anak-anak Umi Aisyah yang Umi Aisyah kasihi. Alhamdulillah, sebenarnya malam ini ya, seorang sang murabbi lah, walaupun tidaklah mendidik antum dalam tempoh masa yang lama, pada bagaimanapun perasaan rasa bangga, rasa terharu, rasa bahagia melihat kemenjadian produk. Satu, produk SMKA, yang keduanya produk IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Samalah dengan IPG Kampus Tuanku Bainun pun. Jadi apa yang Umi Aisyah nak pesan malam ni ialah pada Wan, Azman sendiri rapatnya dengan Wan. Man ni dia malu sikit. Azwan tu dia hemoy sikit kalau antara dua kembang ni. Memang banyak kenangan dengan anak-anak ni batch ni. Sebab mengajar dia orang bahasa Arab tingkatan 1 mana? Ya, betul. Dulu mengajar bahasa Arab, kita menyanyi bersama tak pentas lah kat dalam kelas lah kat. Alhamdulillah. Baik. Berbalik kepada apa yang Hazman sebut tadi, sorry ya tak boleh panggil ustaz sebab rasa macam anak sendiri. Nak panggil ustaz tu dia ada jurang. Tak pun tak ada masalah. Jadi dia ada jurang tu, dia nak curah tu tak boleh. Kan? Baik, tadi ada tersebut saya tidak layak. Itu perlu dihakis, perlu dibuang dan mula memupuk. Bagus kerana memiliki sifat ataupun sikap sebagai pencinta ilmu itu penting. Jadi ingat pesan Nabi, irtanim khamsan sin, kan? Ambil yang 5 sebelum yang 5. Antaranya sekarang lah ni. Syabab buka qabla haramika. Iaitulah kemudaan ataupun keremajaan, usia muda sebelum usia tua macam kami ni. Jadi peluang. Kalau dulu kami mungkin begitu jugalah sikap kami di waktu kami muda. Tetapi bila tu, kenapa ya muda dulu aku tak macam ni, aku tak buat macam ni, aku tak buat macam ni. Mungkin zaman itu berbeza, kan? Jadi peluang untuk anak-anak yang dikatakan ilmu di hujung jari itu. Jari itu ambil. Discover. Kita kena buang perasaan rendah diri kita itu
tetapi tanamkan sikap cinta ilmu. Discover, tanya, bincang, munaqasyah, musyawarah, daiman la ba'sa. Dan berada di dalam satu majmu'ah ataupun firqah ataupun lagi kita sebut apa fi'ah, tim Ustaz Don tu merupakan satu yang baik sebenarnya dalam pemupukan silaturahim. Tengok kami bila dah tua cakap pun tersasul-sasul sebab banyak yang nak dicakap. Dalam kalau kita kata otak ni lebih pada akak lagi lah. Yang ni nak cakap, yang ni nak cakap, yang ni nak sampai. Begitulah yang dikatakan cikgu ataupun yang dikatakan mak. Kalau nak panggil anak seorang tu semua dia panggil. Kan? Jadi hari ni panggil nak sebut Man tersebut Wan. Sebut Muhammad dah kan. Muhammad juga antara sepatutnya lebih bersama-sama dengan kawan lah. Bukan sepatutnya sama-sama berganding bahu generasi baharu. Antum adalah murabi generasi baru yang akan mendidik anak-anak jil, kita kata jil ni generasi lah. Generasi digital. Kita tengok dalam media sosial hari ni, anak seawal usia 1 hari sudah pun berinteraksi dengan dunia digital. Jadi kamu sebagai murabi generasi baru, mahirkan diri dalam semua bidang insya-Allah. Dan fokuslah. Fokus insya-Allah. Terus menggali. Galilah sedalam-dalamnya. InsyaAllah. Jadi Ustazah Umi Aisyah doakan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan anak-anak, sahabat-sahabat Ustaz Hazman malam ni juga yang bersama. InsyaAllah selamat dari segala musibah. InsyaAllah teruskan usaha. Sama belajar lagi. La naktafi bihadza qadar. Wasil. InsyaAllah. Okey. Dia bila Cikgu Rahim bagi peluang untuk cikgu berhadapan dengan anak murid ni, dia macam itulah semangat nak bagi motivasi. Kan? Dan terima kasih atas perkongsian tentang kematian tadi, kerana itu merupakan satu tazkirah kan, satu tazkirah. Kita selalu diingat supaya memperingati kematian, kerana setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut kan. Jadi sekali lagi diucapkan ribuan tahniah, teruskan usaha insya-Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kerana sudi berjemaah bersama jemaah Taman Jawijaya dan juga jemaah yang lain lah. Okey. Ampun maaf diminta ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mi. Nyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Itu dia. Cikgu ustazah kepada Ustaz Azman. Itu dia. Jadi kita kena rasanya kita kena cari sedap pula bagi ustazah pula. jadi penyampai lah. Satu masa nanti insya-Allah kalau ada kesempatan. Memang sangat bermotivasi dapat yakinkan ataupun memberi semangat kepada anak-anak murid untuk terus maju. Sebab tu saya saja pilih, saya memang akan gilikan, akan cari ustaz-ustaz kita yang dah jadi ustaz di SMKA tu, pelajar-pelajar bekas SMKA guna cara macam mana, guna kawan-kawan, guna Facebook, tak mana tengok ada yang jadi friend saya akan contact, nak minta mereka bagi semangat suara mereka dan juga ilmu. Jadi supaya Cikgu Hazwan juga hebat antaranya, walaupun dia guru bahasa Melayu, tetapi dari sudut motivasi dia sangat hebat Hazwan, kembar kepada Hazman. Itulah saya Muhammad pun sebenarnya boleh. Ya, Nik Wasif, Masya Allah, Syafiq. Ini semua anak-anak ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh kita, jemaah lain kot nak tanya Ustaz Azman macam mana, sistem pendidikan di IPG kan. Ataupun PDPR, bagaimana Azman melalui, boleh share. Kalau sistem pendidikan di IPG rasanya mungkin dah banyak beza kot ni. Sebab saya pun dah best yang jauh jugalah kan. Tapi kalau macam contoh sistem PDPR sekarang ni, kita lebih berfokuskan kepada ni lah, sistem online lah. Mana
Kalau macam sekolah rendah lah, kalau macam yang sekolah rendah, kita akan buat kelas melalui Google Meet, ataupun kalau macam contoh subjek-subjek yang subjek sains ataupun subjek yang berkaitan dengan orang kata sejarah dan sebagainya, cikgu-cikgu boleh buat dalam bentuknya jugalah, dalam bentuk PBL, punya project based learning, yang tu. Project based learning juga. Maksudnya bukan fokus satu hari tu wajib settle subjek, tapi boleh buat dalam tempoh yang panjang sikit lah. Tapi secara online lah. Itu. Maksudnya murid-murid tu dia boleh berkolaborasi antara mereka melalui online lah gitu. Tapi kalau macam contoh yang paling mudah apa ni, secara Google Meet lah. Itulah. Ya. Baik. Okey, terima kasih untuk Ustaz Azman dan juga Ustazah Dr. Siti Aisyah kita daripada IPG Kampus Tengku Bainun Mungkuang, Pulau Pinang. Jadi atas interaksi yang saya rasa sesuai dan baik untuk kita bincangkan supaya menjadi motivasi kepada anak-anak khususnya dan juga kita yang perlu sentiasa mengingat kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk besok kita akan masuk ke siri yang ke-22 dan tetamu kita ataupun guru kita untuk besok adalah Ustaz Roshidi binti Husin. Roshidi binti Husin iaitu CEO Wakaf Pulau Pinang, iaitu daripada CEO Wakaf Pulau Pinang. Jadi ini orang yang berpengalaman tuan-tuan dan puan-puan, dan menarik insyaAllah. CEO Wakaf Pulau Pinang akan bersama kita besok. Jadi harap tuan-tuan akan terus konsisten untuk mengikuti program ini secara live, walaupun kita ada merakamkan dan tuan-tuan boleh tengok di YouTube nanti selepas selesai program ini. Nanti kita akan upload video program hari ini dan yang selepas semua kita akan upload ke YouTube untuk tuan-tuan tonton kembali. Dan untuk kawan-kawan yang tak sempat tengok pada malam ni, dia akan tonton kemudian insyaAllah. Jadi sebagai penutup dia, kita minta untuk Ustaz Azman bin Manaim untuk membacakan doa supaya kita semua dirahmati Allah, dijauhkan daripada wabak dan sebagainya, dan semoga kita berjaya melaksanakan program ni seperti mana cita-cita kita insyaAllah untuk membaca Al-Quran secara berjemaah dengan mengikuti Ustaz setiap hari sehingga ke siri yang 301, iaitu sehingga khatam Al-Quran insyaAllah yang akan melibatkan 10 bulan. Itu saya tak tahu. Kita bercita-cita, ada itizam untuk melakukannya. Wallahu alam, tercapai tak tercapai, jadi kita doa. Jadi dengan itu saya minta sebagai penutup dia, Ustaz Azman membacakan doa untuk kita sama aminkan. Silakan Ustaz. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي ورضي الله تبارك وتعالى في الصحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ولزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إذا منكم تقبل يا كريم. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin rahman, amin rahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menyertai program ni. Daripada siri pertama sampai ke siri yang ke-21 dah hari ini. Dan insyaAllah untuk terus kekal istiqamah pada siri yang ke-22 besok. Jadi kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Cikgu Rahim. Terima kasih.